Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan bentangkan assignment kami, sunnah pada zaman sahabat. Kami mempunyai dua orang ahli kumpulan. Yang pertama saya, Syahrul Nizam bin Zakaria, nombor metrik 068843. Partner saya Wan Muhammad Firdaus bin Wan Yusof, nombor metrik 067548. Dalam video ini akan dibentangkan 4 isi kandungan. Isi kandungan yang pertama, sunnah pada zaman sahabat. Yang kedua, metodologi atau kaedah cara para sahabat dalam meriwayatkan dan melindungi hadis. Dan yang ketiga, para sahabat mempunyai beberapa panduan dalam pengajaran hadis. Dan yang keempat, tersebarnya sunnah pada zaman sahabat. Pendahuluan. Para sahabat mencintai agama dengan sepenuh hati dan menerima Islam dengan ikhlas, mengorbankan segalanya untuk menyebarkannya. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab besar telah dipikul oleh para sahabat untuk terus memajukan agama Islam, menyeru dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpegang kepada sunnah Nabi dan menjaganya dengan serius. Yang kedua, para sahabat dan pengikutnya menekankan pentingnya mencintai sunnah, mempelajarinya, menyebarkannya dan melindunginya dari bid'ah, yakni sesat. Yang ketiga, para sahabat dan pengikutnya menunjukkan kesetiaan mereka kepada sunnah dan cara penyebaran dan perlindungan hadis. Yang keempat, mendahulukan Al-Quran dan menjaga agar tidak terpengaruh dengan perkara yang baru yang bercanggah dengan sunnah. Ringkasan ini menunjukkan betapa bersungguhnya para sahabat dan pengikutnya mengikuti sunnah Nabi, memahaminya dan berusaha memelihara dan menyebarkannya kepada umat Islam, kepada umat manusia yang lain. Seterusnya, pembentangan ini akan disambungkan oleh Wan Muhammad Firdaus. Okey, kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu sunnah pada zaman sahabat. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni dia merasakan tanggungjawab dan amanah yang besar yang harus mereka pikul, sebabnya mereka adalah penerus selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan confirm lah akan terjadinya banyak perselisihan, banyak orang akan takut kerana hilangnya tempat panduan dan tempat didikan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berasa terpikul di atas bahu mereka dalam untuk meneruskan dan menyebarkan agama Islam, mengajak orang lain kepada kebenaran dan berusaha sedaya upaya dalam hal itu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan apa yang diberikan Nabi kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka bagimu tinggalkanlah. Dalam surah Al-Hash ayat yang ke-7. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan semangat cintakan amalan sunnah. Sebagai contoh, apabila seseorang menyatakan bahawa mereka hanya boleh bercakap dengan Al-Quran, pengikut Mutrif bin Abdullah menjawab bahawa mereka menginginkan seseorang yang lebih arif tentang Al-Quran daripada diri mereka sendiri, iaitu Ahlu Sunnah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi orang yang mengharap kepada Allah dan hari akhirat. Suratul Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kita pergi kepada subtopik untuk yang poin pertama tadi, iaitu contoh para sahabat yang mengikut teladan dan berpegang teguh kepada sunnah. Terdapat banyak contoh, tetapi di sini saya hanya mengemukakan dua sahaja.
Yang pertama itu Fatimah binti Rasulullah, iaitu anak perempuan Rasulullah sendiri, anak perempuan Nabi kita sendiri. Fatimah binti Rasulullah, anak perempuan Nabi Muhammad, datang kepada Abu Bakar selepas kewafatan Nabi. Dia meminta bahagian dari harta pusaka. Tetapi Abu Bakar menjawab dengan memetik sabda Nabi, apabila Allah memberi makanan kepada seorang Nabi kemudian dia mengambilnya, dia menjadikannya untuk orang-orang yang akan datang selepasnya. Maka saya memutuskan untuk mengembalikannya kepada orang Islam. Abu Bakar juga mengatakan bahawa dia tidak meninggalkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi kerana dia takut bahawa dia akan menyeleweng dari ajaran Nabi. Okey, untuk contoh yang kedua iaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang sangat taat kepada sunnah. Bercerita tentang tawaf di sudut Hajarul Aswad, beliau menyatakan walaupun pada mulanya tawaf itu sendiri diperintahkan untuk menunjukkan kekuatan dan keteguhan umat Islam kepada musyrikin, alasan ini menjadi tidak relevan selepas Islam menjadi kuat. Namun mereka tidak meninggalkan apa yang biasa dilakukan pada zaman Rasulullah. Walaupun sekarang kita tidak melihat orang kafir ni untuk menyerang kita, tapi itu adalah perbuatan sunnah kerana Nabi buat pada zaman dahulu dan sampai sekarang benda itu tidak ditinggalkan. Seterusnya kita masuk kepada topik besar yang kedua, iaitu metodologi para sahabat dalam meriwayatkan dan melindungi hadis. Okey, yang pertama, ciri-ciri penting dari metodologi sahabat. Tujuan utama para sahabat dalam meriwayatkan hadis dan melindunginya adalah untuk menjaga dan melindungi sunnah sebagai bahagian daripada agama Allah. Dan di sini dipecahkan kepada 6 poin kecil. Yang pertama, keberhatian dalam meriwayatkan hadis sebagai upaya untuk melindunginya. Kedua, mengurangi meriwayatkan hadis sebagai bentuk perlindungan terhadap sunnah. Ketiga, meningkatkan jumlah riwayat untuk orang yang memiliki kemampuan dan keperluan untuk mempelajarinya. Dan yang keempat, memastikan kesahihan hadis sebelum menerimanya. Yang kelima, kritis terhadap narasi-narasi yang diriwayatkan. Dan yang terakhir, keberhatian dalam mengulang kata-kata yang digunakan dalam hadis. Okey, untuk poin kecil seterusnya, keberhatian dalam meriwayatkan hadis sebagai upaya untuk melindunginya. Abdullah bin Abi Layla berkata, saya bertemu dengan 120 sahabat Ansar dari Muhammad. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang meriwayatkan hadis tanpa berharap bahawa saudaranya telah menceritakannya. Mereka tidak akan mencari fatwa tentang sesuatu masalah kecuali mereka berharap saudaranya sudah memberikan penjelasan tentang hal itu. Dalam riwayat lain disebutkan jika salah satu mereka bertanya, dia akan mengarahkannya kepada orang lain sehingga akhirnya kembali kepada orang pertama. Seterusnya untuk poin B, mengurangi meriwayatkan hadis sebagai bentuk pelindungan terhadap sunnah. Yang pertama, inovasi Umar dalam pendekatan ini dan dukungan dari para sahabat. Pendekatan mengurangi meriwayatkan hadis sebagai bentuk pelindungan terhadap sunnah diinovasikan oleh Umar. Dan yang kedua, Ibnu Qutaibah mengatakan bahawa Umar sangat menentang mereka yang banyak meriwayatkan hadis atau membawa berita tanpa bukti yang kuat. Dan yang ketiga, Ibnu Qutaibah juga mengatakan bahawa Umar sangat menentang mereka yang banyak meriwayatkan hadis atau membawa berita tanpa bukti yang kuat. Yang ketiga ni boleh dikatakan sebagai berita palsu lah, ataupun kabar angin sahaja. Seterusnya, apakah pandangan Islam tentang usia dan sahabat Rasulullah? Sahabat-sahabat melakukan semua ini sebagai langkah berjaga-jaga dalam memelihara agama dan menjaga amanah dalam memelihara sunnah dari pengaruh yang tidak diinginkan. Mereka tidak melakukannya sebagai sikap mengabaikan hadis-hadis Nabi atau menghalangi hadis tersebut. Tidak dibenarkan memahami dari pendekatan ini
selain upaya yang dilakukan dalam menjaga sunnah. Poin yang ketiga, menghapuskan syak wasangka yang mungkin timbul dalam kalangan orang yang tidak tahu dan orang yang bermaksud jahat. Dari hadis Umar, kurangilah riwayat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, seseorang dapat menyampaikan hadis yang diketahui dan difahami dengan baik asalkan dia mampu mengingatinya dengan benar. Poin yang keempat, pelaksanaan pendekatan ini oleh sahabat lainnya sebagai perlindungan terhadap sunnah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah sebagai kebohongan bagi seseorang untuk menyampaikannya semua yang dia dengar. Yang kedua, Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, wahai manusia, berhati-hatilah terhadap hadis-hadis Rasulullah, kecuali hadis yang telah disebutkan pada masa Umar radhiyallahu anhu, kerana Umar menakuti orang-orang demi Allah yang Maha Mulia. Seterusnya, subtopik seterusnya adalah kritikan terhadap narasi. Salah satu pendekatan para sahabat dalam menjaga sunnah adalah dengan meneliti narasi-narasi tersebut dengan merujuk kepada teks wahyu, iaitu Al-Quran dan hadis, serta pengetahuan mereka yang diyakini mengenai prinsip-prinsip agama dan asasnya. Cerita tentang Fatimah bin Qais, suaminya menceraikannya sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW tidak memberikan tempat tinggal atau nafkah untuknya. Dan seterusnya, ketika Umar mengetahui tentang ceritanya, dia berkata, kita tidak akan meninggalkan kitab Allah dan sunnah Nabi kita, kerana perkataan seorang wanita yang tidak tahu apakah dia mengingat atau tidak, tempat tinggal dan nafkah adalah haknya. Allah berfirman, janganlah kamu mengusir mereka dari rumah-rumah mereka, dan mereka tidak boleh keluar ataupun minta cerai kecuali mereka telah melakukan perbuatan yang terang-terangan keji. Surah At-Talaq. Dan poin kecil yang terakhir bagi tajuk yang besar yang kedua ini, keberhatian dalam menyampaikan kata-kata dalam setiap percakapan. Dalam penyiasatan sebelumnya, tidak diragukan lagi bahawa para sahabat Rasulullah SAW telah menunjukkan ciri-ciri utama mereka dalam memelihara sunnah, ketekunan dan kebajikan mereka dalam perkara ini, serta ketakutan mereka terhadap melakukan kesilapan dalam perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW. Mereka juga sangat berusaha untuk menjelaskan metodologi penyelidikan, ketelitian dan pengesahan kepada generasi selepas mereka. Dan yang terakhir, mereka juga memastikan agar mereka mengambil perhatian yang serius dalam meriwayatkan ucapan Nabi SAW dengan tidak meriwayatkan hadis secara maknawi, kecuali dengan syarat dan ketentuan yang teliti, di mana tidak mungkin ada perubahan dalam makna yang dimaksudkan oleh syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syahrul Nizam bin Zakaria, nombor metrik 068843. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan untuk tajuk kami, Sunnah pada zaman sahabat. InsyaAllah saya akan sambung untuk poin yang ketiga. Para sahabat mempunyai beberapa panduan dalam pengajaran hadis. Di sini saya hanya masukkan 4 sahaja poin. Yang pertama, memberi perhatian kepada golongan muda atau golongan remaja. Para sahabat sedar bahawa golongan muda ini adalah pewaris amanah selepas mereka, yakni para tabi' dan tabi'in. Mereka mengajak generasi muda ini terlibat dalam pengajaran hadis dan membina kefahaman mereka, dan memberi perhatian yang khusus kepada pelajar ini dan menerangkan mengikut kefahaman mereka. Okey, yang kedua, memperhatikan syarat-syarat hadis. Para sahabat sangat mengambil berat tentang kelayakan setiap perawi hadis. Mereka meriwayatkan hadis mengikut kefahaman mereka sendiri
dan menerangkannya dengan ilmu fiqh yang mereka ada. Mereka berhati-hati untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak diketahui oleh pendengar. Yang ketiga ini saya ambil dari poin yang kelima. Jauhi hadis-hadis yang rumit dan tercela. Para sahabat dan pengikut, yakni tabi'in, takut terlibat dalam perkara yang tidak termasuk dalam sunnah. Oleh itu, mereka menggalakkan penyebaran hadis-hadis yang diketahui dan dipelihara oleh penghafal yang berwibawa. Mereka menyarankan agar meriwayatkan hadis yang masyhur dan memperingatkan supaya tidak meriwayatkan perkara yang dhaif dan tercela dalam hadis. Yang terakhir, yang keempat, kepelbagaian dan singkatan untuk mengelakkan kebosanan. Para sahabat menggunakan pelbagai kaedah, pelbagai cara untuk menyampaikan hadis untuk mengelakkan pelajar bosan semasa hadis disampaikan. Mereka berusaha untuk memperbaharui aktiviti mental dan fizikal bagi mengelakkan kebosanan dalam pembelajaran. Itu sahaja poin yang ketiga. InsyaAllah kita akan masuk untuk poin yang keempat. InsyaAllah kita akan sambung ke poin yang keempat, tersebarnya sunnah pada zaman ini. Agama Islam ini tersebar luas ke negara-negara tanah Arab. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, Islam tersebar ke semenanjung tanah Arab dan menjadi asas penyebaran agama ini ke seluruh dunia. Pada tahun ke-17 Hijrah, negara-negara seperti Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan Iraq berjaya ditakluki. Mesir telah ditakluki pada tahun ke-21 dan Parsi pada tahun yang sama, yakni pada tahun ke-21 Hijrah. Kemudian berlaku penaklukan Afrika, Morocco dan Andalusia yang berakhir pada tahun 93 Hijrah. Di kawasan timur, penaklukan itu sampai ke pinggir China pada tahun 97 Hijrah. Yang mana kita tahu taklukan ini bukanlah penceroboh yang kejam, tetapi mereka menyebarkan syiar Islam sebagai panduan kepada manusia dan matlamat. Mereka adalah menyelamatkan manusia daripada api neraka dengan memeluk agama Islam yang agung. Mereka bertujuan untuk membimbing dan menyedarkan manusia untuk mentauhidkan Allah adalah kepercayaan bagi seluruh alam. Yang pertama, Islam ini tersebar ke Madinah Munawwarah, yakni kota Rasulullah SAW, merupakan pusat sains yang kukuh dalam dunia Islam. Ramai sahabat tinggal di Madinah dan menjadi sumber ilmu kepada ratusan pengikut. Para sahabat ini juga menjadi sumber rujukan dalam ilmu kitab, as-sunnah, perundangan dan fatwa. Yang kedua, Makkah Mukarramah. Selepas Mekah dibuka, para sahabat mengajar penduduk Mekah tentang Islam. Beberapa sahabat seperti Muaz bin Jabal, Khalid bin Asid, Al-Hakam bin Abi Al-As, Uthman bin Talhah dan Abdullah bin Abbas menjadi pemimpin dalam mengajar agama kepada penduduk Mekah. Yang ketiga, Kufah. Kufah menjadi pangkalan penaklukan Islam di Khurasan, Farsi dan India. Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat lain telah ditugaskan untuk mengajar
di Kufah. Para sahabat seperti Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail menjadi pemimpin dalam menyebarkan ilmu di Kufah. Yang keempat, Basrah. Basrah bersama-sama dengan Kufah menjadi pangkalan penaklukan Islam di Khurasan, Parsi dan India. Para sahabat seperti Anas bin Malik, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Abbas dan lain-lain lagi turun ke Basrah dan belajar ilmu daripada para sahabat. Mereka menyumbang dalam menyebarkan ilmu tentang kitab Allah dan sunnah Nabi. Yang kelima, Syam. Lebih dari 10,000 sahabat memasuki wilayah Syam. Umar bin Khattab mengutus beberapa sahabat, terutama Muaz bin Jabal, Ubadah bin As-Samit dan Abu Ad-Darda untuk mengajar penduduk Syam. Yang keenam, Mesir. Sebilangan besar sahabat memasuki Mesir dan menetap di sana. Mereka tinggal di Mesir untuk masa yang lama dan ramai penduduk tempatan mengambil tradisi daripada mereka. Beberapa sahabat yang tinggal di Mesir ialah Amr bin Al-As dan anaknya Abdullah, Zubair bin Awam, Ubadah bin As-Samit, Uqbah bin Amir, Abdullah bin Abi Sa'id bin Abi Sarh, Muawiyah bin Khadij dan lain-lain. Yang ketujuh, Afrika, Maghribi dan Andalus. Sebilangan besar sahabat memasuki Afrika, Maghribi dan Andalus sebagai guru. Mereka menyebarkan ilmu tentang kitab Allah dan As-Sunnah. Beberapa sahabat yang tinggal di kawasan ini ialah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah Al-Ansari, Allah bin Sa'ad bin Abi Sarh, Sufyan bin Wahb Al-Khawlani dan lain-lain. Yang terakhir, sahabat dan pengikut juga masuk ke negeri lain seperti Yaman, Khurasan, Bukhara, Samarkand dan lain-lain. Mereka menyebarkan ilmu tentang kitab Allah dan As-Sunnah ini serta pertolongan. Matlamat utama mereka adalah untuk menyebarkan Islam dan apa yang mereka ambil dari ilmu, dan untuk membantu orang yang mengikuti jalan hidayah, mencari cara yang paling mudah. Ramai di antara mereka yang masuk agama Islam sehingga boleh menjadi imam kepada umat manusia. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Apa yang baik itu datangnya dari Allah, apa yang kurang itu dari kelemahan kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian daripada kami, syukran jazilan, dan kami minta maaf di atas kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pembentangan kami pada hari ini. Wallahu a'lam.